Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita bertemu dalam program Kapsul Dakwah. Dan pada hari ini saya diamanahkan untuk membincangkan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan tajuk Hijrah Hati. Dan insya-Allah tajuk ini kita akan pecahkan kepada 3 tajuk kecil, iaitu yang pertama peranan hati, dan yang kedua penyakit-penyakit hati, dan yang ketiga yang terakhir adalah bagaimanakah kita hendak mendidik hati. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengenai tajuk yang pertama iaitu peranan hati, saya ingin memetik sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maksud daripada hadis yang disebutkan tadi adalah, ketahuilah bahawasanya di dalam tubuh kamu itu terdapat seketul daging, yang mana apabila baik daging tersebut, maka akan baiklah keseluruhan jasadnya. Jikalau daging tersebut rosak, maka rosaklah seluruh jasadnya. Dan ketahuilah bahawa ketulan daging tersebut adalah hati. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, daripada hadis yang saya sebutkan tadi dapat difahami bahawa hati memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Hati akan membentuk perilaku dan kelakuan seseorang manusia. Jika baik hatinya, maka akan baiklah kelakuan yang akan terzahir pada dirinya. Dan jika buruk hatinya, maka akan terzahirlah kelakuan yang keji yang akan terzahir pada kelakuan yang dapat dilihat oleh manusia. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, untuk memudahkan kita memahami peranan hati dan jasad, saya akan bawakan satu analogi yang mudah, iaitu apabila kita menonton movie daripada CD player ataupun daripada DVD player, maka tiba-tiba gambar tersebut tersekat-sekat, dan mungkin gambar tersebut kelabu dan datang bintik-bintik, suara tersekat-sekat. Jadi kalau kita ambil kain dan kita pergi ke skrin TV untuk mencuci, maka itu adalah perbuatan yang sia-sia, kerana kerosakan yang berlaku pada skrin tersebut bukanlah disebabkan oleh skrin tersebut, tetapi disebabkan oleh CD yang berada dalam player tersebut. Jadi jalan yang mudahnya, kita ambil alkohol, kita ambil CD tadi, kita cuci, dan insya-Allah movie tersebut mungkin akan berjalan seperti biasa dan jadi cantik seperti biasa. Itulah analogi mudah untuk kita mengenal peranan hati dan jasad. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ulama membahagikan jenis-jenis hati ini kepada 3 jenis hati. Yang pertama, hati yang sejahtera ataupun qalbun salim. Dan yang kedua adalah hati yang sakit. Dan yang ketiga adalah hati yang mati. Qalbun salim ataupun hati yang sejahtera ini membawa tuannya ke jalan yang selamat, di mana kemurnian ubudiyahnya meletakkan seluruh kehidupannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Manakala hati yang sakit adalah keadaan di mana seseorang yang beriman itu gagal mengawal hatinya, maka dia sering melakukan dosa, dan atas sebab kekerapannya melakukan dosa atau berkekalan dalam dosa tersebut, maka hatinya akan bertambah keras dan menjadi hitam. Seterusnya, hati yang mati adalah hati yang sering melakukan dosa, iaitulah hati yang tidak dapat menerima teguran dan tidak dapat menerima kebaikan. Hati yang mati ini selalunya dimiliki oleh orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita bermuhasabah, di manakah tahap hati kita berada. Adakah berada pada tahap hati yang sejahtera ataupun qalbun salim, ataupun adakah hati kita berada pada tahap hati yang sakit, ataupun hati kita berada pada tahap hati yang keras ataupun hati yang telah mati. Wal'iyazubillahi min zalik. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita hati yang tulus dan suci, dan moga-moga akan membawa kita ke arah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.